Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Okey, kita tengok Al-Quran ayat 50 surah Al-Ahzab. Saya dah ulas pada kuliah yang lepas, kita sekali lalu saja ayat yang ke-50 surah Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi kamu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kahwinnya, dan hamba saya yang kamu miliki, termasuk yang kamu peroleh dari jalan perang yang dikurniakan oleh Allah untuk kamu. Kami menghalalkan bagi Rasul istri-istri yang telah kamu kawini, yang telah kamu berikan mas kawin, dan hamba saya yang kamu miliki, termasuk dari jalan perang. Hamba saya dalam Islam bukan hamba abdi. Hamba saya adalah hamba yang dapat dari jalan perang sahaja. Awak tak boleh pergi ke Indonesia beli hamba, boleh pakai, banyaklah awak. Tak boleh. Ini hamba yang dalam agama adalah hamba yang dapat dari jalan perang. Alright. Dibeli biasa untuk dimerdekakan. Sebelum Islam tu lain cerita lah, untuk merdekakan, sebab banyak kifarah-kifarah tujuan dia untuk memerdekakan hamba, iaitu Allah dalam Islam memerdekakan manusia menjadi hamba sesama makhluk, tetapi menjadi hamba kepada Allah Rabbi. Tengok. Dan demikian juga anak perempuan dari saudara laki-laki bapa kamu. Boleh kahwin dengan sepupu daripada bapa. Anak perempuan daripada saudara perempuan bapa kamu, sepupu daripada bapa juga yang perempuan, okey. Anak perempuan daripada saudara laki-laki ibu kamu, sepupu kahwin sepupu. Dan anak-anak perempuan dari saudara ibu kamu yang turut berhijrah bersama kamu. Anak perempuan daripada saudara perempuan ibu kamu ini merujuk kepada sepupu daripada pihak ibu, merujuk kepada perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zainab Al-Jahsi Al-Jauziyah. Sebab Zainab Al-Jahsi adalah sepupu dari pihak ibu, sepupu perempuan daripada ibu, anak makcik Rasulullah, yang turut berhijrah. Berarti siapa ni, Zainab Al-Jahsi Al-Jauziyah ikut berhijrah, Dan perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi boleh mahu mengawininya, Nabi boleh berkahwin sebanyak mana yang boleh, sebagai khusus untuk bagi kamu, bukan untuk semua orang mukmin. Nabi boleh kahwin sebanyak mana boleh, tetapi orang-orang mukmin hanya 4 sahaja, Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba saya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagi kamu. Rasulullah boleh kahwin lebih, sebab tujuan dia memang sebagai Rasul. Allah saja yang mengetahui kenapa Allah lebihkan Rasul boleh berkahwin lebih daripada 4. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kendaki di antara mereka, dan boleh menggauli siapa yang kamu kendakinya. Ini peraturan dalam poligami. Kalau kamu di poligami, suami awak boleh menangguhkan atau menggauli siapa-siapa di antara isteri-isterinya. Ini bukan undang-undang Piramli. Malah ni hari ini, besok situ, balik saya, tidak. Sebab suami Allah lantik sebagai qawamun, sebagai pemimpin. Dia lebih tahu tanggungjawabnya ke atas isteri-isterinya. Mungkin yang ini sakit, perlu dia ambil perhatian lebih, yang ni dah nak bersalin dan sebagainya. Awak tak boleh buat peraturan sendiri. 7 hari rumah saya, 1 hari rumah sana, amboi. Ataupun 1 hari sini, 1 hari sana, 1 hari sini. Tidak. Itu memang rukhsah kebenaran oleh Allah kepada suami yang berpoligami. Tengok, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali daripada perempuan yang telah kamu cerai. Maksudnya sudah kamu rujuk balik. Ini merujuk kepada kes Sayyidatina Hafsah anak Sayyidina Umar
yang dalam sejarah Rasulullah ceraikan, kemudian dia rujuk kembali, ulang balik. Ulama begitu berhati-hati dalam menyentuh hal Rasul ini. Yang demikian itu tidak ada dosa bagi kamu, dan untuk keterangan yang demikian itu adalah lebih dekat untuk keterangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kamu. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati seorang lelaki. Kenapa dia cenderung pada isteri yang satu? Oh, yang ni masak sedap, yang ni anaknya ramai, perlu diperhatikan, yang ni nak cantiknya atau sebagainya. Allah lebih mengetahui. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Okey, tengok ayat seterusnya. Tidak halal bagi kamu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Sesudah kahwin yang ada tu, ayat ini turun pada tahun yang ke-8, Nabi tidak dibenarkan. Maksudnya Nabi boleh simpan isteri yang ada, tak perlu diceraikan, tinggalkan 4. Okey, tak perlu. Tapi sudah itu tidak dibenarkan. Tidak halal bagi kamu mengawini perempuan-perempuan sudah itu. Tidak boleh pula mengganti mereka dengan isteri-isteri yang lain. Oh, ceraikan satu, tukar yang lain. Tak boleh. Meskipun kecantikannya menarik hati kamu, kecuali perempuan-perempuan hamba saya yang kamu miliki, dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Kalau perempuan hamba, boleh. Perempuan hamba saya masih berlaku sampai hari kiamat. Sampai sekarang sekalipun, kalau Islam, negara Islam itu menawan negara orang kafir, musuhnya, kemudian yang lain lakinya dibunuh, maka perempuan itu boleh jadikan hamba. Masih lagi peraturan hamba saya berjalan sehingga hari kiamat. Ingat, dia hamba saya, bukan hamba abdi. Okey? Peraturan ini masih berjalan. Cuma tidak berlaku buat masa sekarang ni. Barangkali satu masa, satu ketika nanti benda ini boleh berlaku kembali. Ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kamu kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu makannya. Ya, jangan kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali apabila diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu untuk waktu makan. Ini Nabi. Awak jangan nak mengharap Nabi nak hidangkan makanan-makanan. Dan ini juga peraturan bagi kita. Kalau kamu nak bertamu kat rumah orang, jangan mengharap makan rumah orang. Ini dia masak pukul 1, kita datang pukul 12 saja. No, jangan mengharap itu. Alright? Okay? Hai orang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makanan dan tidak menunggu-nunggu untuk waktu makan. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjangkan percakapan. Tetapi apabila dipanggil, ini kadang-kadang ya untuk Rasul, jangan suka-suka masuk rumah Nabi. Jangan suka-suka masuk Nabi. Begitu juga orang-orang kenamaan. Awak jangan main terkejar masuk ni. Menteri besar ke, guru ke, cikgu awak ke, ustaz ke awak. Jangan main terkejar ni. Alright? Tetapi apabila kamu diundang untuk makan, atau jiran undang makan, datang. Kadang makan dia. Tapi jangan memperpanjangkan percakapan. Tak perlu sudah, sebab Nabi terlalu sibuk ada urusan sendiri-sendiri. Ayat ini turun, tetapi jika kamu diundang untuk makan, maka datanglah makan, keluar dan keluar. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu dengan tanpa asyik memperpanjangkan percakapannya. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepada kamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang sebenar. Ini kisah Rasulullah SAW berkahwin dengan Zainab Al-Jahsi Al-Jauziyah. Rasulullah menjamu sahabat-sahabatnya, sedikit jamuan meraihkan perkahwinannya. Yang ada 3 orang ni dekat, dia tak mau balik. Dah malam dah. Sampai serba tak kena. Si isteri Nabi Zainab Al-Jahsi pun tak kena. Pengantin nak masuk tidur, dia tak mau balik. Dia bual aja. Sebab turunnya ayat Al-Quran. Itu sebabnya dia kata, apabila selepas selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjangkan percakapan. Sabarlah.
benda ni jangan mengganggu orang lain. Ini peraturan kita juga. Alright? Lalu Nabi malu kepada kamu untuk menyuruh keluar. Takkan Nabi dah lah, baliklah, pengantin nak masuk tidur. Tak adalah begitu. Nabi pun ada. Jadi, tetapi Allah tidak mahu. Allah nak turunkan ayat Al-Quran. Sebab turunnya ayat Al-Quran, awak keluar. Ini peraturan dari Allah, menjadi panduan kepada orang kemudian hari. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak pula mengahwini isteri-istrinya selama-lamanya sesudah dia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu amat besar dosanya di sisi Allah. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan daripada isteri mereka, maka mintalah di balik tabir. Ini merujuk kepada orang-orang Islam nak jumpa isteri-isteri Nabi. Jangan menimbulkan suatu yang curiga. Di sini isteri Nabi dikehendaki menutup muka, burkah ataupun nikab. Itu kewajipan isteri Nabi. Apabila turun ayat Al-Quran, isteri Nabi tak boleh jumpa orang lain dengan terbuka macam tu. Dia mesti nak nikab. Tapi ada juga ulama mengatakan di balik tabir lah. Tetapi ayat seterusnya merujuk kepada isteri Nabi hendaklah pakai burka ataupun nikab. Itu isteri Rasul. Ayat ini diwajibkan untuk isteri Nabi, bukan untuk isteri orang beriman. Tapi kalau awak nak menutup supaya tidak menimbulkan fitnah, baik, tak jadi masalah. Tetapi kewajipan isteri Nabi. Sebab apabila orang menemui isteri Nabi, orang lain pandang isteri Nabi ada, masa itu ada 12, mungkin awak bertemu dia akan menjadi fitnah. Orang munafik paling suka benda-benda besarkan ni. Tengok isteri Nabi ada affair dengan orang lain. Seperti mana dia menuduh fitnah Sayyidatina Aisyah dengan Safwan Mu'attil. Jadi untuk mengelakkan macam itu, isteri Nabi hendaklah memakai burka ataupun nikab. Dia tak boleh main jemput. Sebelum turun ayat Al-Quran tu yang cerita lah. Selepas turun ayat Al-Quran ini, isteri Nabi hendaklah menutup. Awak tak boleh, isteri Nabi tak boleh macam tak sama dengan isteri orang beriman. Tapi untuk orang beriman tidak diwajibkan. Untuk isteri Nabi, iya. Dan ini mengganggu, tengok. Cara yang demikian itu adalah lebih suci bagi hati kamu dan juga hati isteri Nabi itu sendiri. Kalau tak perlu, jangan kacau isteri orang. Jangan telefon isteri orang malam-malam buta. Yang si isteri orang ni pun satu hal. Kadang-kadang simpan nombor telefon yang tak kena-mengena. Ni kawan masa sekolah tadika dulu lah. Yang kau simpan apa? Yang boleh menimbulkan curiga kepada suami kamu. Malam-malam telefon. Ni, cuba elakkan benda-benda yang boleh awak cegah lah. Yang tak ada kena-mengena dengan kamu. Kadang-kadang benda tu terpaksa. Itu lain. Urusan lain. Benda tu mungkin terpaksa. Tetapi selagi awak boleh elakkan. Ni kadang-kadang duduk berdepan. Suami pakai handphone WhatsApp lain, si isteri WhatsApp lain. Duduk berdepan ni. Yang tu dengan pakwa lain, yang ni dengan makwa lain. Duduk berdepan ni je. Cuba elakkan curiga. Jadilah kamu orang yang disayangi oleh suami kamu. Cuba elakkan. Alright. Apabila kamu meminta suatu keperluan kepada isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir ataupun suruh orang lain lah. Tapi kita hidup kat Malaysia ni tak macam hidup macam di Jazirah, di Mekah. Orang lain tak ada kontak, tak ada sebab untuk lelaki tanya perempuan ni. Sebab dia sentiasa ada dengan suami mereka. Kalau dia berjalan, dia dengan suami mereka. Kalau orang lelaki nak tanya isteri mereka, baik tanya pada suami mereka. Apa yang tak kena, kan? Sebab masyarakat kita adalah masyarakat yang open di Malaysia ni. Kadang-kadang memang kita terdedak. Setakat mana yang kita boleh buat. Kita bukannya duduk di Mekah, kita bukannya duduk di Madinah, di Riyadh dan sebagainya. Tapi kita cuba setakat mana kita mampu. Okey, fattaqullahi famastata'tum. Buat kemampuan kamu. Okey. Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Okey. Tidak boleh kamu menyakiti hati Nabi. Itu sudah menyakiti hati Nabi. Ingat, kalau awak bicara dengan isteri orang, awak dah menyakiti suaminya.
awak sudah menyakiti hati suami. Tak perlu tanya dengan suaminya kau benda isteri dia. Kan? Yang orang lelaki, kan, perempuan dengan perempuan tu lain cerita lah kan. Ini lelaki bicara dengan isterinya. Suaminya tak ada, akan jadi fitnah. Nampaklah sepupu isteri kan cerita dah ipar duai kan, makin tersebar fitnah. Jadi benda tu menyakiti hati suami. Ketahuilah kamu itu adalah menyakiti hati suami kamu. Okay. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula boleh mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah dia wafat. Semua isteri Rasul selepas Rasulullah wafat tidak boleh dikahwini oleh orang-orang yang lain. So dia akan menjanda sampai dia mati. Okey? Tidak dibenarkan, hukumnya haram. Diharamkan orang beriman kahwin dengan janda isteri Rasul. Kalau Rasulullah wafat, mungkin sebelum itu ada angan-angan kalau Nabi wafat untuk cari barakah kahwin dengan janda. No way. Turun ayat Al-Quran, hukumnya haram. Jadi semua isteri Rasul, 12 isteri Rasul menjanda sehingga matinya. Okey, alright. Termasuklah Maimunah, isteri yang terakhir. Maimunah ni isteri yang terakhir. Dia berkahwin ketika pertengahan umur 20-an. Dan dia adalah menjanda selama 50 tahun, iaitu sehingga zaman Bani Umayyah. Ketahuilah kamu, Maimunah inilah yang meminta dikebumikan di mana dia bertempat berkahwin dengan Rasulullah, iaitu di Sa'rifah, lebih kurang dalam 100 km daripada Madinah, di luar kota. Dia adalah antara dua orang yang tidak dikebumikan di Baqi'. Khadijah dikebumikan di Ma'la, dan Maimunah ini dikebumikan di Sa'rifah, iaitu dalam 100 km daripada Madinah. Ikut jalan lama, bukan jalan highway sekarang. Alright. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat dosa besar di sisi Allah. Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Seorang lelaki nak jumpa isteri Nabi, niatnya untuk apa? Allah mengetahui. Jangan kamu nak menyakiti hati Rasul. Ulang balik pada kuliah yang lepas, orang-orang munafik ni suka kalau benda orang beriman isteri Nabi itu buat maksiat ke, dia suka sangat. Tengok ini perempuan ini, isteri ni, isteri kepada anak cucu kepada mufti yang dahulu. La ilaha illallah Muslim. Tengok ni anak dara ustaz sana. Ini anak dara ustaz ni tengok pakai barut dan sebagainya. Orang-orang munafik suka membesar-besarkan isu. Jadi kamu, kewajipan kamu untuk menjaga kehormatan suami kamu, keluarga kamu. Alright. Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapa mereka. Ini saya kata, tabir itu merujuk kepada nikah ataupun burkah. Dia kena tutup. Tidak ada dosa atas isteri Nabi untuk menemui bapanya tanpa tabir. Bapanya sendiri, okey, buka. Muka tu pakai tu. Tak masalah. Okey, alright, okey. Anak-anak lelaki mereka, saudara lelaki mereka, adik-beradik boleh buka ni. Anak laki-laki dari saudara laki-laki jumpa anak saudara, anak laki-laki saudara mereka yang perempuan, dan perempuan-perempuan yang beriman. Sama-sama perempuan tak jadi masalah, Nabi boleh buka, isteri Nabi boleh buka mukanya. Alright. Dan perempuan-perempuan dan hamba saya yang mereka miliki, berjumpa dengan hamba saya, tak ada masalah, buka muka. Tetapi selain daripada itu, untuk orang-orang yang menimbulkan curiga, isteri Nabi taklah kena pakai. Ini untuk isteri Nabi. Saya katakan ini kewajipan untuk isteri Nabi. Isteri orang beriman tidak diwajibkan. Buka muka tak jadi masalah. Tetapi kalau kamu nak ikut isteri Nabi, kau nak tutup, tak jadi masalah. Takut menimbulkan fitnah kadang-kadang. Takut mana dah tahu cantik sangat ke. Okay. Alright. Kadang-kadang keadaan suami awak. Ada banyak faktor yang gitu ya. Dan bertawakallah kamu, wahai isteri-isteri Nabi, kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah dengan penghormatan kepadanya. Okay? Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Okay? Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Malaikat berselawat bermaksud malaikat berdoa kepada Allah. Allah berselawat bermaksud Allah merestui.
meredai. Bukannya Allah berdoa kepada Allah. Nah, you should understand. Okay? Selawat itu doa. Ini tafsiran dia. Okay? Allah, malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya supaya dia selamat dengan sebenar-benar. Selamat. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu pada doa kepada Allah untuk keselamatan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu perintah dari Allah. Allah tak suruh awak sedekah Fatihah kepada Nabi. Sejak bila dia sedekah Fatihah? Sejak bila Nabi suruh awak sedekah Fatihah untuk dia? Okay. Dalam Al-Quran, Allah perintahkan kamu doa kepada Allah. Doa kepada Allah, bukan doa kepada Nabi. Doa kepada Allah untuk keselamatan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2-3 perkara. Yang pertama, jangan yang bukan-bukan. Jangan nak sedekah Fatihah benda ni, jangan yang bukan-bukan. Yang kedua, dalam hal doa ada adab. Awak doa kepada Allah kan? Tatajafa junubuhum 'anil madha'i yad'una rabbakum khaufun wa tama'a. Awak mesti doa dengan keadaan takut dan sangat mengharap, merendah diri dengan suara perlahan. Jangan awak ikut jerit-jerit orang yang seperti masyarakat kamu. Ya Nabi salamu alaika. Jangan. Ya Rasul. Lagi satu, yang awak panggil Nabi, Nabi dah wafat. Jangan panggil Nabi, Nabi tak dengar. Ya Allah, doa kepada Allah. Faham? Ya Nabi, terimalah aku sebagai umatmu Nabi. No. Ya Allah, terimalah aku jadi umat Nabi Muhammad. Faham? Awak mesti faham konsep. Awak doa pada siapa? Allah Usamad. Bukan doa kepada, bukan minta kepada Nabi. Nabi dah wafat dah. Nabi pun tak dengar awak. Ya Nabi, dia tak dengar dah. Nabi dah wafat dah. Doa kepada Allah. Ikut apa yang diperintahkan. Inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faham? Yang pertama, doa kepada Allah untuk keselamatan Nabi. Awak mesti faham. Nabi dah wafat. Jangan nak panggil-panggil ya Nabi, ya Nabi. Doa pada Allah. Tapi kalau susunan ayat lain tu kita tak tahu. Tapi kalau ya Nabi, Nabi dah wafat dah. Okey. Yang ketiga, ada adab terhadap Rasul. Jangan jerit-jerit. Ada adab yang Allah berikan kepada Rasul. Jangan kamu jerit-jerit terhadap Rasul. Itu hak yang Allah bagi. Tengok surah yang ke-49, iaitu surah Al-Hujurat. Ayat yang pertama. Tengok. Adab-adab terhadap Rasul. Jangan kamu jerit-jerit. Ayat yang pertama. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Jangan ambil undang-undang sendiri. Tinggalkan peraturan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Okey, tengok ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Ini semasa zaman Rasulullah hidup. Jangan tinggikan suara melebihi suara Nabi. Nabi nak menyampaikan ayat Al-Quran, awak cakap kuat-kuat. Ini panduan untuk orang yang hidup zaman Nabi. Okay? Wahai orang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara kamu memanggil sebagian yang lain. Awak panggil sesama kamu boleh. Okay? Encik, tuan-tuan, no, siapa keluar pun boleh. Tapi dengan Rasul, jangan kamu keraskan suara kamu. Terhadap Nabi ini adalah hak yang Allah bagi kepada Rasul. Jangan kita tak ada adab terhadap Rasulullah. Jangan awak panggil ya Nabi salam, ya Rasul. Jangan. Sebab ini peraturan dari Allah. Jangan panggil Rasul dengan jerit-jerit. Jangan keraskan suara. Barzanji itu ini adalah pengaruh daripada Mu'tazilah. Ja'far al-Barzanji. Masa anak nak bersalin tu, ibu berdoa, suami berdoa, ya Allah, jangan cacat anak aku, jangan Down syndrome, jangan tak ada. Ya mengharap. Apabila anak dah bersalin,
Oh, ibu dah bersalin, anak dah mengeraikan tu, dipanggil lah berjanji, ya Nabi Isa. Tak ada adab. Sebab itu adalah hak yang Allah bagikan kepada Rasul. Wahai orang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Rasul. Jangan kamu panggil Nabi terjerit-jerit. Jangan. Itu perintah dari Allah. Okay? Dekat makam Nabi pun jangan. Saya teringat semasa zaman Sayyidina Umar, kalau kita dalam tafsir Al-Azhar, ada dua atau tiga orang, dia berbual-bual lebih kuat dekat kawasan makam Rasul. Sayyidina Umar panggil dia, kamu datang daripada mana? Datang daripada luar Madinah. Kalau kamu datang daripada kota Madinah, nescaya aku pukul kamu dengan cepati. Kamu tak ada hormat dekat makam Rasul. Sebab Rasulullah ada bersabda, barang siapa yang menziarahi selepas matiku adalah umpama dia menziarahiku semasa hidupku. Jadi dekat makam Nabi pun kamu jangan jerit-jerit. Ada hak yang Allah bagi terhadap Rasul. Jangan kamu panggil Nabi dengan kuat-kuat. Jangan, ya Nabi. Jangan, awak tinggalkan masyarakat. Awak tinggalkan. Jangan ikut jerit-jerit terhadap Rasul. Tengok supaya apa? Hai orang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara kamu kepada sebahagian yang lain, supaya tidak hapus segala amalan kamu. Tidak hilang aja punya pahala dia. Kerana kamu tak ada adab memanggil Nabi jerit-jerit tu, supaya tidak hapus. Kalau awak panggil jerit-jerit, sia-sia amalan kamu. Sembahyang, puasa, benda hilang itu je. Tak ada adab terhadap Rasul. Faham? Ya, supaya tidak hapus segala amalan kamu, sedangkan kamu tidak menyedari. Tak sedar. Ya Nabi, semua bagus ni, bagus. Ya Rasul, bagus ni, banyak ni selawat pada Nabi dia. Selawat satu Malaysia lah katakan. Nah, ada adab yang Allah perintahkan untuk orang beriman. Jangan tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Jangan panggil Nabi dengan keras-keras suara. Jangan ikut je asal Arab. Jangan. Arab macam-macam Arab. Bila kamu jahil Al-Quran, asal Mak Saleh je dianggap maju, asal Arab dia anggap Islam. Tak kira Arab Badui, Syiah mana ke, Sufi mana ke, Salafi mana ke, kita tak tahu. Punca dia jahil Al-Quran. Sebab kalau kamu panggil Nabi dengan jerit-jerit, supaya apa? Kalau kamu buat itu, supaya tidak hapus segala ganjaran amalan kamu, sedangkan kamu tidak menyedari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itu telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Rendahkan suara kamu, dan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Tak nak ke kamu? Ada adab terhadap Rasul, tak payah jerit-jerit. Ini dengan kompang, ya Nabi salam alaika, pumpak. Allah Allah. Jangan ikut. Arab tak Arab. Sebab ayat Al-Quran ini jelas. Jangan jerit-jerit. Okay? Sesungguhnya orang yang memanggil kamu dari luar kamar itu, kebanyakan mereka adalah tidak mengerti. Benar. Orang yang jerit salam ya Nabi dalam Malaysia adalah orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran ini. Mereka tidak baca Al-Quran, ataupun Al-Quran tak sampai pada mereka, kita pun tak tahu. Kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mengerti. Jadi kamu jangan ikut terjerit-jerit memanggil Rasulullah. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini terdapat orang datang ke kamar Rasul, Rasulullah ada di dalam rumah, panggil, "Hai Muhammad, hai Muhammad." Terjerit-jerit di luar kamar. Ataupun itu sebabnya turunnya surah Al-Hujurat ataupun kamar-kamar. Okay. Alright. So sekarang ni awak dah tahu adab-adab, iaitu dalam ayat Al-Quran Allah suruh perintahkan kepada isteri Nabi untuk menutup muka. Itu perintah untuk isteri Nabi. Orang beriman tidak. Awak boleh tutup, tak jadi masalah. Tapi yang penting awak tutup aurat. Tudung awak labuhkan dalam sampai bawah paras dada dan sebagainya. Tetapi untuk isteri Nabi itu perintah. Tetapi kalau awak nak buat, tidak jadi masalah. Nikah ataupun burqah, supaya tidak menimbulkan fitnah.
Faham? Okey, ada apa yang awak nak tahu mengenai surah Al-Ahzab ini? Lihat ayat 57. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Okey, menyakiti Allah dan Rasulnya. Menyakiti Rasul berarti menyakiti Allah. Faham? Awak pergi murad isteri Nabi, awak akhlak kamu terhadap isteri Nabi, okey, jumpa dengan semuanya adalah menyakiti Rasul. Sebab ayat yang sebelumnya tadi, begitu juga menyakiti Allah. Allah boleh azab awak. Tengok Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya ulama begitu hati-hati apabila cerita mengesahkan isteri-isteri Rasul ataupun keluarga Ahlul Bait. Jangan cerita yang bukan-bukan. Sebab Rasulullah bersabda ulang balik, barang siapa yang mengatakan itu daripadaku, kalau dia bukan, maka dia menempah satu tempat di dalam neraka jahanam. Saya teringat seorang ustaz besar, orang glamour. Dia bagi kuliah, masa itu sumbang muhrim berleluasa. Dia katakan Nabi mengejutkan anaknya dengan kaki. Bangun. Kalau awak nak sayang pada Nabi, jangan awak fitnah. Tak tahu cakap tak tahu. Jangan nak kata Nabi kejutkan anaknya supaya... Ini kisah sumbang muhrim satu ketika dulu berleluasa dekat Malaysia. Dia kata Nabi kejutkan anak-anak perempuan dia dengan kaki. Nah, jangan tak tahu cakap tak tahu. Jangan kamu fitnah terhadap masa. Tak tahu sudah tak tahu. Faham? Takut. Sesungguhnya Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Alright. Jadi baik-baik kita menceritakan kisah Rasul, tetapi kisah Rasul yang ada dalam Al-Quran kena sampaikan. Mudah-mudahan saya memberitahu jalan yang benar. Dan saya sendiri pun takut untuk menyampaikan, melibatkan Ahlul Bait ini, sebab takut-takut kita tersalah tafsir. Mudah-mudahan yang saya terangkan kepada kamu adalah yang benar daripada Al-Quran, dan mudah-mudahan kamu senang untuk memahami Al-Quran. Okey, ada apa nak tanya mengenai surah Al-Ahzab? InsyaAllah kita sambung kuliah pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.